5 ada masalah lagi, ada ramai lagi yang belum mahir dalam parameter. Dan untuk tahun 4, ini adalah perkara barulah untuk awak. Kalau kita tengok, kalau ada besar kecil contohnya ada silinder penyukat besar, ada silinder penyukat kecil, kan? Ataupun ada bikar besar, ada bikar kecil. Untuk parameter kita akan bagi dia saiz bikar. Saiz tu adalah parameter, bikar tu adalah objek. Okey. Okey. Sama juga kalau banyak sikit, banyak gula, sedikit gula, kan? Kalau gula tak boleh kira, tak boleh guna number lah. Kita biasa kalau mentol kan, banyak mentol, sedikit mentol. Banyak sel kering, sedikit sel kering. Kita guna bilangan mentol, bilangan sel kering. Sebab kita boleh kira. Kalau gula tadi kita guna jumlah sudu gula. Bergantung kepada soalan lah. Wangi busuk. Kita akan guna perkataan bau. Contoh, bau air sungai. Bau roti. Kan? Roti kulat kan, bau kan, busuk kan. Bau nasi basi. Nasi basi tu adalah objek. Bau tu adalah parameter. Okey, kalau tentang tinggi dan rendah, ini tahun 3, 2 dah belajar. Tinggi rendah kan. Contoh kita buat eksperimen, menguji, menyiasat. Okey, pertumbuhan tahun 2 dah belajar sebenarnya. Kalau tinggi rendah kita panggil ketinggian pokok atau ketinggian tumbuhan. Berat ringan. Berat kereta mainan kan. Kita tak kata ringan kereta mainan, kita kata berat kereta mainan. Kan? Berat berat guli besar, guli kecil kan. Jadi guli tu adalah objek, berat tu adalah parameter. Saya harap awak dengar, kalau awak tak faham, awak boleh tulis dekat ruangan chat, cikgu saya tak faham apa. Saya akan ulang balik. Okey, itu pentingnya Google Meet sebab kita tak boleh jumpa secara bersemuka. Jadi kalau awak tak faham, terus tanya immediately dekat ruangan chat tu. Okey, masam manis. Rasa gula, rasa cuka kan. Kita pernah belajar tahun 5 dulu kan. Asyik akali. Tahun 5 belum belajar lah, tahun 6 dah belajar. Okey, rasa gula dah belajar masa tahun 3, tahun 2 kan. Okey. Panjang pendek, panjang bayang-bayang. Kita tak kata pendek bayang-bayang. Kita kata panjang bayang-bayang. Okey. Liquid, cecair. Kita panggil isi padu. Kalau kita nak menyukat isi padu air, kita akan gunakan isi padu. Okey, isi padu air dalam bikar isi padu. Kalau kita tak kata cecair, kita panggil isi padu untuk dia punya parameter. Okey, ini yang saya sebut tadi. Kalau uncountable things maksudnya yang tidak boleh dikira. Contohnya gula tadi kan. Kita tak panggil bilangan gula. Kita panggil jumlah gula, jumlah pasir kan. Contoh yang tidak boleh dikira, jumlah garam. Okey. Kemudian saya teruskan lagi. Sejuk panas. Okey, sejuk panas ni biasa berkaitan dengan suhu. Kita guna termometer untuk mengukur suhu. Jadi kita akan panggil contohnya suhu air kan. Okey, kasar licin, kekasaran permukaan landasan. Kita boleh guna juga kelicinan permukaan landasan, boleh ini boleh guna dua-dua, kelicinan, kekasaran. Okey, ketebalan, ketebalan buku. Kita tak panggil kenipisan buku. Kita akan guna kalau tebal nipis kita panggil ketebalan. Kita tak kata kenipisan, kita panggil ketebalan. Itu adalah parameter Okey, basah kering. Basah kering ni dia tak boleh nak ukur. Jadi kita guna je perkataan keadaan. Contoh, ada 2 roti. Satu roti yang telah dirinjis air, roti tu basah. Satu lagi roti kering. Jadi kita panggil dia keadaan roti. Dan kita boleh gunakan juga kehadiran air. Dekat roti tu lah. Maksudnya kalau roti basah tu lagi cepat mikroorganisma akan membiak berbanding roti yang kering. Okay. Terang malam. Ini tahun 2 dah belajar elektrik sebenarnya. Terang malam. Kita akan panggil kecerahan mentol. Okay. Kita tak panggil kemalapan mentol kan. Kita akan panggil kecerahan mentol. Bermutu, tidak bermutu. Ini biasa berkaitan dengan baja. Kalau baja tu berkualiti, maksudnya tumbuhan tu akan naik lebih subur kan. Daun dia hijau. Lepas tu kalau ada buah dia banyak. Itu kualiti baja. Laju perlahan. Laju perlahan ni ada tahun 6 kelajuan Kita tak panggil kepelahan atau kita panggil kelajuan kereta, kelajuan kereta api, kelajuan kapal terbang kan. Kita tak panggil perlahan. Jadi kalau laju perlahan kita guna kelajuan.
Lelaki perempuan, ini semua tahulah, kita akan gunakan jantina. Okay, jantina untuk menunjukkan parameter untuk lelaki dan perempuan. Okay, Melayu Cina kita gunakan bangsa. Okay, ini biasa soalan ni jarang keluar soalan bangsa jarang. Biasa kalau jantina ada soalan. Okay, setakat ini ada soalan nak tanya tak? Tengok ruangan chat. Okay, ada dekat sini ada ruangan chat belah kanan awak boleh nampak kan? Boleh nampak skrin saya kan? Okay, awak nampak sini kalau yang tak jelas awak boleh tanya immediately. Saya akan ulang balik. Ada yang tak faham? Okay, sekarang ni kita ada latihan sikit. Tak ada soalan tadi kan? Kalau ada soalan saya ulang balik. Sebab tak ada soalan, sekarang saya nak awak tulis parameter yang sesuai bagi objek di bawah. Sekarang. Okay, tulis dekat buku tulis awak tu. Tulis je sekarang. Nanti saya akan panggil nama ataupun awak akan tulis jawapan di ruangan chat. Sekarang saya bagi masa, awak tulis dulu parameter yang sesuai untuk air, nombor 2 untuk mentol, nombor 3 untuk silinder penyukat. Apa-apa, dia ada banyak parameter. Kalau ada certain benda tu, awak boleh guna pelbagai parameter. Pokok, landasan dan juga murid. Okey, saya bagi masa 3 minit. Jangan lupa tulis tarikh hari ni 25 hari bulan Januari 2021 dan juga hari ni adalah hari Isnin. Jadi setiap hari Isnin kita akan ber-Google Meet. Kalau tak ada halangan lah, kalau saya tak ada meeting kat sekolah ke apa-apa, kita boleh buat lah. Kalau saya ada hal di sekolah, kena pergi sekolah, mungkin saya akan bagi kerja ke, bagi dalam bentuk video ke, macam tu lah. Okay. Saya bagi kerja awal lah kalau saya diperlukan di sekolah. Maksudnya saya tak boleh nak buat PDPR lah. Macam tu lah. Tapi saya cubalah sedaya upaya untuk membolehkan diri saya untuk ber-PDPR. Jadi saya harap yang join ni tanya sebab apa-apa yang awak tak faham, awak boleh terus tanya saya. Jangan simpan terus tanya sebab saya nak tahu awak tak faham dekat mana. Okay, kalau faham tak ada masalah. Secara keseluruhan saya ulang balik. Okey, dia macam ni. Untuk parameter ni, okey, untuk pemboleh ubah, kita ada 3 pemboleh ubah sebenarnya. Untuk mengawal pemboleh ubah, kita ada 3 pemboleh ubah dalam sains sekolah rendah. Satu pemboleh ubah bergerak balas, satu pemboleh ubah dimanipulasi, satu pemboleh ubah dimalarkan. Okey, nanti saya akan deepkan lagi pemboleh ubah ni. Tapi untuk kita membina pemboleh ubah, kita mesti mengenal pasti parameter. Okay, parameter yang saya maksudkan, yang saya tunjuk slide yang pertama tadi, yang kedua tadi. Okay, saya bagi contoh kalau kita dapat soalan dia cerita tentang panjang dan pendek, bayang-bayang. Okay, bayang-bayang pada waktu pagi panjang. Okay, sampai tengah hari pendek. Sampai waktu petang dia panjang balik. Okay, jadi untuk saya dia akan tanya, apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Okay, biasa kalau kita eksperimen tu, kita akan ada 2 lah. Panjang bayang dia berkaitan dengan masa kan. Kalau pagi tu berkaitan dengan masa kan. Masa mungkin dia bagi dia start eksperimen tu pukul 8 sampai pukul 9, 1 jam. Lepas tu dia sambung, dia akan ambil lah 8 hingga 9, lepas tu dia ambil 10 hingga 11, macam tu lah. Jadi dia akan ukur panjang bayang-bayang bergantung kepada masa. Okay, jadi masa tu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okay, ini special untuk masa dia tak ada parameter. Okay, ada certain pemboleh ubah yang tak ada parameter. Contoh masa lah. Takkan ataupun kalau nak guna masa yang dia ambil boleh lah. Tapi kalau tak yang dia ambil pun tak ada masalah. So boleh guna masa. So pemboleh ubah bergerak balas dia panjang bayang-bayang. Macam itulah. Jadi saya nak bagi tahu di sini, kalau awak tak faham tentang parameter yang nak digunakan untuk membina pemboleh ubah, awak takkan boleh bina lah. Tapi ada certain soalan, dia dah bagi siap-siap. Dia dah bagi siap-siap tentang, dia dah sebut dah kat situ. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil untuk mengukur panjang bayang-bayang. Itu senang, awak ambil bulat-bulat. Biasanya dia bagi jadual lah.
Nanti saya akan tunjukkan detail. Mungkin awak tak apa-apa nampak sekarang. Nanti bila saya akan detailkan dengan jadual, dengan pelbagai bentuk soalan, mungkin awak akan lebih faham. Okay? Okay, sama juga kalau soalan tentang terang dengan malap kan. Okay, kalau kita tengok contoh soalan macam ni. Satu penyiasatan telah dijalankan untuk menguji kecerahan mentol. Lita 1 telah menggunakan 3 biji mentol. Nampak tak? Dia punya pembeli ubah nampak dah kan? Lita kedua menggunakan 2 biji mentol. Selepas eksperimen dijalankan, didapati mentol, lita yang mempunyai 2 biji mentol lebih cerah berbanding biji mentol. Maknanya 2 biji mentol lebih cerah berbanding 3 biji mentol. Okay, di sini kalau kita gunakan bilangan sel kering sama. Lita 1 kita guna 3 sel kering. Lita 2 kita guna 3 sel kering. Jadi sel kering tu, bilangan sel kering tu adalah dimalarkan sebab yang sama. Okay. Untuk parameter pemboleh ubah manipulasi, kita sebut tadi kan, pemboleh ubah manipulasi adalah bilangan mentol yang kita nak ukur. Okay. Yang kita akan. Kita tak nak lah, kita nak letak 2-1 lah. Kita nak letak lita 1, 1 mentol. Lita 2, 2 mentol. Kita tetapkan. Itu adalah pemboleh ubah manipulasi. Kita yang susun. Tapi kalau pemboleh ubah bergerak balas, kita kena ikut hasil penyiasatan kita yang tadi tu. Bergantung kepada pemboleh ubah manipulasi. Yang tu kita tak boleh tetapkan. Itu adalah hasil eksperimen. Okay. Jadi pemboleh ubah bergerak balas dia adalah kecerahan mentol. Okay. Maksudnya kecerahan tu adalah parameter. Mentol tu adalah objek. Sama juga tadi pemboleh ubah malar kan. Bilangan sel kering, bilangan tu adalah parameter. Sel kering tu adalah objek. Okay, jelas kan setakat ni? Dia kalau depan memang senang. Saya sebab PDPR ni memang kita challenge sikit lah. Memang macam mana kita reda je lah kan. Saya akan cubalah nak sampaikan bagi awak faham Jadi kalau ada yang masih kurang jelas. Okay, ramai dah siap kan Okay, dia guna akaun MOE. Tadi saya dah ambil tenor tak ada masalah. Bila dia guna akaun parent, dia tak ada dalam list saya. Dia macam tu. Saya kan guna GC kan. Jadi bila awak guna akaun awak, automatically saya guna Google Meet. Awak punya nama dah ada dalam saya punya senarai tadi. Attendance saya dah ambil. Yang ada guna akaun MOE sendiri. KPM bagi tu. Tapi yang masih guna memang ada masalah sikit kat sini lah. Okay, isi padu air. Betul Hadif, Tania. Isi padu air. Betul. Okay, betul. Isi padu air. Okay, lagi jawapan lain. Tak apa. Satu orang satu jawapan pun tak apa. Lagi. Ada lagi berapa? Lagi 5 lagi. Cepat. Type je kat sini. Kat ruangan chat ni. Bilangan mentol. Suhu air. Kecerahan mentol. Betul belaka? Pandai awak ni. Lagi. Tulis je kat sini. Kecerahan mentol. Betul. Ketinggian pokok. Tania, Muzakir. Tahu 5 Muslim Tania. Isfakira. Semua jawapan. Isi padu air. Kecerahan mentol. Saiz silinder penyukat, tinggi pokok, okey, ataupun kita guna ketinggian pokok, panjang landasan ataupun ketinggian landasan, kecerunan landasan. Bilangan murid, bagus, Tania. Semua betul. 5 stars. Okey, lagi. Selain jawapan ada lagi jawapan lain. Kalau jawapan sama tak ya kelicinan landasan. Boleh terima, bagus, Syah Karina. Lagi. Ada lagi jawapan? Ada lagi? Jantina murid, bagus. Gunakan jawapan saya tadi kan. Tania, ingat balik. Sekumpulan murid tak boleh sekumpulan murid dia kena ada dua bahagian. Dia tak boleh. Okey, kesalahan landasan boleh, kesalahan landasan, ketebalan landasan tak boleh Ketebalan landasan setakat ni saya tak jumpa lagi soalan ketebalan landasan lah. Biasanya dia guna ketebalan spring. Dia jarang guna ketebalan landasan. Biasa tak pernah dengar lagi lah setakat ni soalan tak ada lagi. Jumlah murid boleh, jumlah gula boleh. Okey. Tania pada yang cuba jawab tadi, Tania. Okey, kita tengok kat sini Ini kita akan pergi deep. Ada 3 pemboleh ubah yang saya sebutkan tadi
Untuk jadual yang ni, awak boleh tulis saja pemboleh ubah manipulasi untuk yang first je awak tulis penuh. Maksudnya, saya nak awak tulis dalam satu kotak, buat kotak macam ni, macam saya buat ni, buat sebiji macam ni, kurungkan PM, PB dan PR. So untuk next jadual nanti, awak tak payah salin panjang-panjang. Awak tulis pendek ni je. Dah faham lah, maksudnya PM tu pemboleh ubah manipulasi. PB tu pemboleh ubah bergerak balas. PR tu pemboleh ubah malah. Jadi boleh buat satu jadual. Kalau tak sempat awak buat dulu dengan, kalau sebaiknya awak guna pemaris lah kan. Saya dah ajarkan guna pemaris kan. Kalau kita nak buat jadual, nak buat carta palang. Itu adalah satu kemahiran proses sains berkomunikasi. Okay? Bukan berkomunikasi ni, bukan sahaja kita bercakap secara lisan. Bukan saja awak menulis komunikasi. Tapi awak membina jadual, awak membina carta palang, adalah satu bentuk komunikasi. Okay. Jadi kalau kita tengok di sini, dalam satu eksperimen, seorang murid menggunakan beberapa klip kertas. Nampak tak? Sebatang magnet. Yang ni saya nak tekankan. Dia kadang-kadang awak bila baca soalan, awak tak garis kata kunci. Awak tak bulat. Dia boleh garis, boleh bulat. Tapi saya galakkan awak garis je lah sebab dia kadang bulat tu dia ambil masa. Kan, dia masa panjang sangat nak bulat tu kan. Jadi sebatang magnet itu dilabelkan, dia bulat lagi, maksudnya inilah kata kunci dia. Pada 3, nampak? Itu adalah kata kunci untuk soalan ni. Berbeza, P, Q, R. Nak lebih jelas, bulat je, P, Q, R. Okay, jadi kita dapat lihat ada satu batang magnet ni, tahun 2 dah belajar jenis-jenis magnet kan, dah belajar kan. Okay, ni adalah magnet bar. Saya ulang balik, magnet bar magnet. Okay, untuk P ni bilangan klip kertas yang ditarik adalah 5. Q ada 2, R ada 5. Okay, so apa dia pemboleh ubah manipulasi dia? Okay. Manipulasi bergantung pemboleh ubah bergerak balas ni, bilangan klip kertas yang ditarik ni bergantung kepada kedudukan magnet yang dilabelkan. Kalau di tengah, bilangan klip kertas yang ditarik 2 sahaja. Tapi kalau letak hujung magnet, kat P dengan Q ni hujung magnet kan, dia dapat 5 klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi apa dia pemboleh ubah manipulasi, apa dia pemboleh ubah bergerak balas. Dan dimalarkan cari yang sama. Apa yang sama dekat sini? Okay. Apa nak jawab boleh on the spot, boleh on jawab punya mic. Ataupun boleh chat dekat ruangan chat tu. Saya kena ensure. Okay. On the dot. Ada jawapan? Ya. Okay, tak nampak saya kena buka balik saya punya slideshow ni. Okay, tak apa. Untuk yang slide ni saya akan cerita dekat awak. Mungkin awak tak berapa nampak lagi, tak apa. Dia macam ni pemboleh ubah manipulasi yang kita boleh tukar. Yang kita boleh ubah. Kalau dulu bahasa Inggeris kita guna what to change kan. Dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau saya kata saya tak naklah guna magnet ni. Magnet saya ni saya nak besar lagi. Saya boleh ubah magnet ni. Okay okay, saya boleh ubah. Jadi itu adalah pemboleh ubah malah lah. Saiz magnet. Jenis magnet. Okay. Tapi kalau nak untuk skema pertama, saiz magnet lah. Saiz magnet. Okay, sekarang. Dimalarkan saiz magnet. Bergerak balas. Bilangan klip kertas yang ditarik oleh magnet ni. Hasil eksperimen ni. Ni 5, ni 2, ni 5. Bilangan. Bilangan klip kertas yang ditarik oleh magnet. Bilangan tu adalah parameter. Klip kertas yang ditarik oleh magnet. Klip kertas tu adalah objek. Okay. Untuk melengkapkan jawapan awak, pemboleh ubah bergerak balas dia mestilah kena tulis penuh lah. Bilangan klip kertas yang ditarik oleh
magnet. B, okey, pom boleh ubah manipulasi. Inilah. Magnet itu dilabelkan pada kedudukan yang berbeza. PQR. Okey, boleh tengok jawapan di sini. Okey. Kedudukan bahagian dilabel pada magnet. So, awak boleh tengok jawapan di situ. Saya rasa awak tak perlu salin. Nanti kita, sebab kita dah 9.30 nanti tak habis saya punya slide. Okey, tak apa. Nanti saya akan share melalui YouTube. Awak boleh tengok baliklah untuk awak salin. Awak salin yang jawapan yang dipaparkan lah. Tapi siapa buat betul tadi boleh write terus. Kata, oh betul semua, write terus Okey, saya teruskan lagi Okey, kita ada banyak lagi sebenarnya slide saya nak tunjuk kat awak ni. Okey, slide yang kedua, slide yang seterusnya. Okey. Yasmin menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kesan yeast ke atas adunan tepung. Sepatutnya ni kesan yeast Kesan yeast kuantiti yeast yang berbeza. Sepatutnya diguna perkataan jumlah sebenarnya. Jumlah yeast yang berbeza dimasukkan ke dalam adunan tepung Q, R, S dan T. Rajah di bawah menunjukkan ketinggian adunan selepas 30 minit. Nampak tak? Maksudnya pemboleh ubah bergerak balas ni tengok hasil eksperimen. Selepas 30 minit tu PB lah. Kan? Okey, kuantiti yeast yang berbeza. Nampak? Perkataan berbeza. Perkataan berbeza menunjukkan adalah pemboleh ubah manipulasi. Okey, apa yang kita ubah? Yang kita ubah adalah jumlah yeast. Okey, jumlah yeast. Kita guna jumlah yeast 2 gram. Dia naik, dough tu naik 4 cm. Kita tahu kan? Yeast tu boleh bernafas. Jadi bila dough tu dia besar, dia naik, maksudnya yeast tu bernafas, dia mengeluarkan gas karbon dioksida. Kan? Kita guna 4 gram yeast, dia naik 6 cm. Ini yang kita ukur. Yang kita ukur itulah adalah pemboleh ubah bergerak balas. Dia guna 6 gram yeast, naik 8 cm. Dia guna 8 gram yeast, naik 10 cm. Nampak tak dekat situ? So yang kita ukur tu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Yang kita letakkan jumlah yeast tu adalah pemboleh ubah manipulasi. Dan yang dimalarkan adalah kalau soalan ni, kalau tengok pada soalan ni yang sama pun lah. Okey, kita tengok lagi. Jawapan dia bagi, jawapan kat sini. Nampak? Okay. Awak boleh tengok dulu. Kalau nak salin, saya rasa tak boleh salin lagi. Nanti tak habis saya punya kelas hari ni. 1 jam je saya target ni. Okey. Kita ada lagu tadi kita sebut tentang bayang-bayang kan? Okey. Sekarang ni saya nak awak dengar dulu lagu ni. Nanti awak akan menyanyi, tetapi awak tak perlu buka mikrofon awak. Awak menyanyi secara kendiri. Kejap, sorry. Okey. Pagi kiri, petang kanan, pagi barat, petang timur. Pagi-pagi, bayang panjang dan semakin pendek. Bila petang, bayang-bayang, semakinlah panjang. Ada 2 sifat cahaya yang membentuk bayang-bayang. Cahaya bergerak lurus, tak boleh tembus objek legam. Cahaya bergerak lurus, tak boleh tembus objek legam. Pasti pemboleh ubah tadi. Saya selit sikit fakta sains tentang bayang-bayang Kita tahu pagi kiri petang kanan, maksudnya sebelah pagi ni dia akan naik
sebelah mana waktu pagi? Di sebelah timur kan. Matahari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Kalau sebelah barat timbul maksudnya nak kiamat lah kan. Jadi ingat tu. Jadi ada dua sifat cahaya yang kita boleh kaitkan dengan bayang-bayang. Cahaya bergerak lurus dan cahaya tak boleh tembus objek legap. Objek legap tu maksudnya contoh macam buku kan. Ni objek legap. Awak tak nampak muka saya. Maknanya buku ni objek legap. Saya kait sikit. Okey, ni objek translucent ataupun lut cahaya. Nampak? Sebahagian cahaya je. Maksudnya awak nampak muka saya tapi tak jelas. Beza kan? Ni legap. Ini adalah lut cahaya. Ini adalah lut cahaya juga sebenarnya. Awak tak berapa nampak jelas. Klip ni apa? Close pack ni ataupun apa ni penyepit baju kan. So yang lut sinar awak nampak dengan jelas. Contoh seperti bika, gelas. Okey, saya akan ulang balik lagu ni. Saya bagi peluang untuk awak menyanyi. Ikut lagu ni. Boleh baca sini kata ni, ikut sini kata ni dan juga tolong offkan mic. Tak perlu on mic Kan? Okey, ni ada soalan contoh soalan bayang-bayang okey. Dia kan untuk pemulih ubah ni kadang dia bagi dalam bentuk gambar. Macam ni kan gambar. Kadang dia bagi dalam bentuk jadual. Bentuk jadual sedang. Sebab kalau biasa dalam jadual, sebelah kiri tu memang pemulih ubah manipulasi dan sebelah kanan tu pemulih ubah bergerak balas. Itu tak ada masalah lah. Okay. Tapi kalau awak faham soalan, awak faham pemulih ubah, tak ada masalah. Letaklah macam mana pun awak boleh jawab. Okey, di sini ditunjuk penyiasatan yang dijalankan di Pulau Pinang. Nampak tak? Di Pulau Pinang maksudnya tempat yang sama kan. Dia tak kata kat Johor, kat Pulau Pinang tempat yang sama. Okey, saya buat soalan ni, saya orang Penang, saya taklah Pulau Pinang. Okey. Jadi kalau tengok pada pukul 7.30, dia bermula 7.30 pagi. Okey, 7.30 pagi, ni tahun 5 dah buat tahun lepas. Kan? Ukur panjang bayang-bayang. Kan? 7.30 pagi dia ukur, 100 cm panjangnya. Arah dia ke arah barat. Ni barat barat, ni belah timur. Nampak Waktu pagi matahari muncul sebelah timur. Jadi kita tahu ni tiang kayu tiang kayu ni adalah objek legap. So bila objek legap akan ada bayang-bayang. Bayang-bayang mesti sebelah barat. Dia tak boleh sebelah timur juga. Dia mesti sebaliknya Kalau matahari belah timur, bayang-bayang belah barat. Kan? Okey. Panjang dia 100 cm. Okey. Kalau kena buat jadual, kena buatlah. Masa 7.30 pagi, panjang bayang-bayang 100 cm. Okey. Kemudian 10.30 pagi. 7.30, 8.30, 9.30, 10.30. Dia ambil 3 jam sekali Lepas 3 jam dia ukur pula. Dia tengok. Panjang bayang-bayang 30 cm tapi masih lagi ke arah barat. Okey, matahari masih lagi sebelah timur lah. Okey. Kemudian pukul 1.30. Bayang-bayang tak ada. Sebab apa ni? Matahari ni tegak di atas tiang. Kan? Jadi kalau kamu tak percaya, cuba ambil lampu suluh. Awak suluhlah kepala awak. Ada tak bayang-bayang? Tegak betul-betul atas kepala tu, ada tak bayang-bayang? Kan? Jadi tiada bayang-bayang lah pada pukul 1.30. Kemudian pukul 4.30 petang. Okey, bayang-bayang berubah tempat lah. Okey, berubah arah. Berubah arah. Makin pendek, 20 cm. Bukan makin pendek, sorry. Yang ni tak ada bayang-bayang. Dia panjang balik sikit. 20 cm. Dia ukur panjangnya 20 cm. Arah dia arah timur, matahari belah petang, belah barat. Okey, jadi itulah dia punya hasil kajian ni. Kalau dia tambah lagi pukul 6.30, lagi panjang bayang-bayang. 6.30 ada lagi bayang-bayang bergantung pada matahari lah kan. Ada lagi bayang-bayang 6.30. Okey, dia tengok, dia ukur, panjang lagi. Okey. Jadi sekarang ni soalan dia. Ni senang ni, dia dah sebut tadi. Pemulih manipulasi apa? Pemulih ubah manipulasi apa? Pemulih ubah bergerak balas apa? Ada 2 pemulih ubah bergerak balas dan pemulih ubah dimalatkan. Apa yang sama dalam gambar ni? Tu Okey, saya teruskan lagi. Okey, ini best. 10 minit kita masa tinggal ni. Macam mana ni? Okey. Sebelum kita pergi ke video belon udara panas, kita baca dulu. Murid-murid kelas 6 Muslim menjalankan eksperimen untuk menyiasat tempoh masa belon udara panas berada lama di udara. Ini kita buat masa kita buat tahun
2 tahun lepas tu, masa STEM robotik okey, mereka menggunakan 2 belon udara panas yang sama jenis tapi berbeza saiz. Murid merekod pemerhatian. Okey, ini adalah dalam buku teks tahun 6 muka surat 5. Tahun 6 okey, ada tahun 4 je lagi. Saya buka dulu video. Belon udara yang lebih besar dan mencatatkan penerbangannya. Okey, sebelum dia naikkan belon dia kena bakar lilin terlebih dahulu Okey. Kenapa dia bakar lilin tu? Dia macam ni. Bila lilin tu dia mengeluarkan haba kan? Ini Nampak akan diadakan satu eksperimen untuk refresh semula kemahiran proses sains dalam kalangan murid-murid tahun 6. Jadi pada hari ini kelihatan mereka telah membawa belon udara panas untuk diuji beberapa kemahiran proses sains yang boleh dikenal pasti pada hari ini. Kami akan menaikkan belon udara yang bersaiz kecil dan akan mencatatkan tempoh masa penerbangan. Udara yang lebih besar dan mencatatkan masa penerbangannya. Okey, nampak tak? Dia bakar lilin tu sebab nampak? Bila lilin tu terbakar, maksudnya berat belon tu akan berkurang Contohnya kadar jalan haba tu, bila haba tu bertambah, daya keapungan belon tu bertambah. Jadi dia akan melebihi berat kesan belon udara panas untuk kekal di udara. Jadi dia ada daya keapungan yang tinggi untuk dia terus terbang. Okey. Jadi untuk kurangkan belon tersebut, kalau kita naik belon udara panas, dia akan kurangkan kadar jalan api. Jadi kalau tengok di sini, kalau saiz belon udara dia kecil, Penerbangannya ialah 10 minit dan manakala saiz belon yang besar masa penerbangannya 15 minit. 3. okey. So dekat situ kalau saya nak tekankan kat sini pemboleh manipulasi tu adalah saiz belon udara panas lah. Maksudnya kalau saiz dia besar, masa dia lama di udara. Masa dia bertambah lah. Okey, dia lama. Masa penerbangan dia Okey. Tapi kalau saiz dia kecil, dia sekejap je kat udara. Okey, yang besar tadi 15 minit, yang kecil tadi 10 minit kan. Okey, pemboleh ubah bergerak balas, tempoh masa udara panas berada di udaranya, masa penerbangan dia. Tempoh masa belon udara panas ni tertinggal ni. Tempoh masa belon baru teks semalam Okey. Tempoh masa belon udara panas berada di udara. Okey. Malar kita guna tadi jenis jenis belon udara panas kita guna yang sama kan. Semua buat daripada kertas yang nipis tu kan. Kemudian yang satu lagi tempat penyiasatan lah, maksudnya dia bergantung juga kadang-kadang faktor angin pun sama juga. Jadi dia kena buat tempat penyiasatan yang sama. Ni dia ada dalam buku sains tahun 6. Tahun 6 nanti kita deep. Okey, tak apa. Kita teruskan lagi. Tapi saya nak awak ingat dekat sini dia punya pemboleh ubah manipulasi, bergerak balas, dimalarkan Faham kat situ. Okey, seterusnya kita akan tengok yang kedua. Tahun 5 yang lama tahun 5. Okey. Okey. Nampak ni. Nampak dia punya tu? Okey. Okey, ni kita buat 2 tahun lepas juga roket air. Ada 2 jenis roket sebenarnya. Masa kita buat tu roket payung terjun dengan roket sasaran Yang tadi tu saya tunjuk roket sasaran. Okey. So bila kita guna isi padu air 50 ni, saya kena betulkan balik ni, saya tertinggal. Okey, isi padu air biasa dalam ml. Okey, kemudian dia punya masa penerbangan 16. Ni dikira masa penerbangan, tapi saya nak tukarlah, saya tak nak guna masa, saya guna jarak.
Okay, jarak penerbangan. Jarak, kita ukur jarak So maksudnya kalau jarak dia mungkin kita boleh tukar dalam 500 meter. Macam tu lah. 100, 100, 100, 100. Ini jarak, kita ukur jarak. Kita nak masa pun boleh tapi saya untuk sasaran saya lebih kepada jarak lah. Sebenarnya jarak lebih sesuai jarak. Kalau macam masa penerbangan tu biasa kita guna untuk payung terjun. Tapi boleh juga kalau nak masa pun. Tapi ni saya nak ambil jarak lah kita ukur So kalau 50 meter 50 ml kita isi air, kan kita nak buat roket air kita kena isi air kan. Lepas tu bila kita pump udara masuk dan roket tu boleh terbang, so dia boleh pergi 500 meter. Ini contoh kita dah buat dulu memang jauh lah kan 500 meter tu, dalam 500 meter tu. Kemudian kita guna 100 ml, dia pergi 400 kat sikit. 150 dia pergi 300. 200 ml dia pergi 200 meter. Saya nak beritahu dekat sini kalau kita guna sikit air dia makin jauh. Tapi dia tak tentu juga. Dia sebenarnya kadang bergantung kepada roket juga. Kadang kita tengok dia kena ikut juga dia punya kadar yang sesuai, kadar isi padu air yang sesuai dengan jumlah udara yang kita masukkan. Okey, dengan jumlah udara yang kita masukkan. Kan bila kita pump tu kan ada jumlah udara kan. Okey. Kemudian dekat meter pump tu kan menunjukkan jumlah udara yang kita masukkan kan. Okay, biasa kita guna hari tu 150. Silap saya tak ingat dah. 2 tahun lepas kita buat projek ni. Kemudian kat sini kita boleh tahulah pembuluh ubah manipulasi apa ni. Dah ada kat sini kan. Ambil bulat-bulat ni. Pembuluh ubah manipulasi apa? Isi padu air. Tulis kat sini isi padu air. Jarak penerbangan roket. Masuk kat sini jarak penerbangan roket. Okey. Kemudian malar apa yang sama? Saiz roket. Betul tak? Okey. Jawapan dah ada kat sini. So boleh tengok kat situ lah. Okey, next. Untuk latihan pengukuhan awak. Okey, ini adalah silibus tahun 4 yang baru Okey, untuk tahun 4 ni dia tak buat roket air tau. Dia buat roket juga tapi dia gunakan apa dekat sini. Dia gunakan 3 batang pensel. Kalau kita kat sekolah kita buat lah ni, senang je ni. Pada botol dengan pita pelekat. Dia guna 3 batang pensel je. Kemudian dia gunakan corong turas. Kemudian dia masukkan cuka. Okey, masukkan 300 ml cuka. Kemudian dia letakkan 1 sudu serbuk penaik. Ke atas kertas tisu. Balutkan seperti membalut gula-gula. Kemudian dekat kawasan lapang, dia masukkan balutan serbuk penaik ke dalam botol dan tutup dengan gabus. Maksudnya ni botol ni. Okey. Kemudian dia terbalikkan botol tu dengan segera dan letakkan di atas lantai. Catatkan masa roket berada di udara. Maksudnya sekarang ni dia ambil masa juga catatkan masa roket berada di udara. Maksudnya roket tu naik ke atas. Dia akan zoom ke atas kan. So dia akan ambil masa penerbangan roket. Jadi dia gunakan dekat sini serbuk penaik. Betul, serbuk penaik bila dia bertindak balas dengan cuka, dia akan menghasilkan satu tekanan yang tinggi. Jadi roket tu boleh, botol tu boleh naik ke atas. Jadi kalau kita letak ni satu sudu kan. Kalau kita nak buat satu eksperimen ni, nak tengok. Kita letak 1 sudu serbuk penaik dengan 2 sudu serbuk penaik dengan 3 sudu serbuk penaik. Tapi cuka dia sama banyak, 300 ml. Kan? Yang mana pergi lebih lama? Maksudnya yang mana lama di udara? Guna 1 sudu serbuk penaik ke? Guna 2 sudu serbuk penaik ke? Guna 3 sudu serbuk penaik? Jadi kena buatlah eksperimen ni kan. Tapi tak payah, awak tak payah buatlah. Nanti saya cuba kalau naik sekolah, kalau sempat lah masa kita try tengok macam mana Okey, jadi kalau ikut dia punya logiknya, semakin banyak serbuk penaik tu semakin tinggilah semakin lamalah roket tu ataupun botol tu berada di udara. Dia semacam juga dengan yeast tadi kan. Dia guna banyak yeast tu, adunan duh tu lagi tinggi. Ketinggian duh tu lagi tinggi kan. Tapi apa pun kena buat juga baru kita tahu result dia macam mana kan. Kita kena buat juga eksperimen ni lah kalau kita nak tahu result yang terbaik. Tapi kalau dari segi asasnya yang tu lah. Semakin banyak serbuk penaik, semakin lama lah dia berada di udara. Okey.
Teruskan lagi. Okey, ini kita imbas kembali Untuk tahun 6, buku teks dia muka surat 11. Dia ada balik. Dia ada lagi. Selain pada pemboleh ubah. Ini yang kita bincang tadi ni. Mengawal pemboleh ubah ni. Kan? Okey. Untuk tahun 4, awak boleh buka muka surat 21. Okey. Ni tahun 5 punya ni tahun 5 punya ni. Tak silap saya. Sekejap. Muka surat 20. Buka muka surat ni saya scan semalam, saya tak ambil muka surat ni. Okay, boleh baca sepintas lalu. Kita ada kemahiran prosesan memerhati. Ni bukan memerhatikan ni, memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor. Memerhati ni dia tahun 1, 2, 3 dah ada Dia menggunakan 5 deria. Kan? Kita ada deria bau. Kita guna hidung kan. Kita ada deria melihat. Dia mesti gunakan 5 deria tu. Deria lihat, deria dengar, deria sentuhan, deria rasa kan. Itu tahun 1 tu dah belajar. Saya tahun 1. Dia dah menggunakan deria dia untuk kemahiran prosesan memerhati. Lepas tu mengelas. Mengelas dia kena tahulah ciri-ciri sepunya satu objek ataupun perbezaan objek tersebut, baru dia boleh kelas. Contohnya ciri-ciri sepunya objek ni, kalau saya ada kat depan ni penyepit baju kan. Ciri-ciri sepunya penyepit baju ni, ciri yang sama tu adalah bentuk dia, saiz dia kan, berat dia, jisim dia. Tapi kalau dari segi perbezaan adalah dari segi warna dia. Jadi untuk mengelas awak kena tahu perbezaan dan ciri-ciri yang sama. Okay? Mengukur menggunakan nombor, ini biasa kita buat. Kalau kita buat suai kan, kita tengok suai, kita tengok nombor kan dekat termometer tu. Ataupun mengukur ketinggian pokok, ketinggian benih yang kita dah tanam, dah semai kan. Kita hari ni kita ukur berapa, 3 hari lepas kita ukur lagi, macam tu. Itu menggunakan nombor. Okay. Ataupun kita mengukur jarak kereta. Okay, jarak kereta mainan. Kan, kita tarik kereta mainan dengan getah kan, tarik, lepas tu kita lepas. Kita ukur jarak dia. Itu pun mengukur menggunakan nombor. Membuat infra ni sebablah. Kenapa Ali kurus? Contoh kerana. Kalau kerana tu, start kerana tu sebablah, infra lah. Meramalkan maksudnya kamu ramalkan apa yang berlaku. Contohnya pokok kamu tak siram 3 hari. Apa yang berlaku pada pokok tersebut? Adakah selama 3 hari tak siram pokok tu akan mati? Kamu kena ramalkan. Berkomunikasi yang saya sebut tadi lah. Berkomunikasi tu tak semestinya bercakap. Cara awak membina jadual carta palang itu pun salah satu bentuk komunikasi. Menggunakan penghubungan ruang dan masa. Ini contoh kalau kita buat lilin lilin tu mula-mula tinggi. Kemudian kita bakar lilin tu, kita nyalakan lilin kan. Betul, lilin tu makin pendek, itu ruang dan masa. Sama juga dengan kecerahan bulan. Itu pun menggunakan penghubungan ruang dan masa. Ruang kan, bulan mula-mula gelap, lepas tu makin cerah ataupun cerah dulu lepas tu gelap. Itu menggunakan ruang kat bulan tu dan masa yang kita ambil. Mentafsir data biasa mentafsir data ni biasa dalam bentuk jadual boleh, carta palang boleh kita tafsir data, carta pai, tapi carta pai kurang sikit lah dalam soalan tak berapa keluar. Biasa carta palang dengan jadual lah. Okey, kadang dalam bentuk gambar pun ada. Mendefinisi secara operasi DSO. Ini tahun lepas tahun 5 asid alkali kan. Bahan bersifat asid menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Itu kita buat operasi menguji kertas litmus, kemudian last sekali kita akan mendefinisi apa operasi kita buat. Kita buat operasi hari itu menguji sifat kimia bahan. Contoh tahun 5 akan belajar tahun ni lah. Mengawal pemboleh ubah, saya dah terang tadi. Membuat hipotesis, ini jangkaan awal awak. Contoh tadi awak nak buat belok udara panas kan. Awak kena buat hipotesis dulu. Hipotesis awak adalah contoh awak tak tahu kan, awak belum buat eksperimen, jadi awak buatlah. Mungkin semakin bertambah saiz belok udara panas, semakin lama berada di udara. Mungkin awak tak tahu betul ke tak awak punya hipotesis tu. Sehinggalah dibuktikan selepas eksperimen barulah awak dapat, punya hipotesis saya betul lah, contoh kan. Ataupun tiba-tiba awak kata masa sebelum buat eksperimen, saiz belon udara panas yang kecil tu bila kecil dia lama di udara kan. Itu jangkaan awal awak. Tapi bila buat eksperimen, yang besar lama di udara. Maksudnya hipotesis awak tu tidak
Tak boleh diterima. Jadi hipotesis ni jangkaan awal. Jadi tak semestinya betul, tak semestinya salah. Okay. So lepas kita buat eksperimen, okay, mengeksperimen adalah satu KPS yang paling tinggi dalam sains. Okay, 456 paling tinggi. Sebab bila mengeksperimen dia mesti ada tujuan. Apa tujuan eksperimen dia? Dia nak buat apa? Kemudian dia mesti kenal pasti bahan. Apa bahan yang dia nak gunakan? Kemudian dia mesti ada langkah-langkah. Step pertama, step kedua, step ketiga. Lepas tu dia bila dia buat eksperimen tu dia akan merekod pemerhatian dia. Kan? Dia akan merekod pemerhatian dia. Contoh saiz bilik udara panas kecil, sederhana, besar. Masa penerbangan dia berapa. Dia kena tulis kat situ, kat jadual tu. Itu pemerhatian dia berdasarkan eksperimen dia buat. Kemudian dia akan buat daripada pemerhatian tu barulah dia buat kesimpulan. So siapa yang boleh menguasai kemahiran prosesan mengeksperimen tanpa maksudnya saya bagi bahan, okay buat. Saya sediakan bahan, awak je buat sendiri semua tanpa saya guide. Murid ni memang boleh dapat TP6. TP yang tertinggi dalam sains, TP6 dia boleh mengeksperimen, dia boleh buat sendiri semua tanpa guru bantu. Tanpa guru yang bantu dia boleh buat sendiri. So kalau murid boleh mencapai tahap mengeksperimen dengan sendirinya, maksudnya dia buat dalam buku, tak kisahlah dia buat dalam kumpulan ke, dia buat individu ke, tapi dia dapatan tu betul tepat, murid ni boleh menguasai, boleh dapat TP6, tahap penguasaan tertinggi dalam sains. Okay, untuk tajuk tersebut lah. Okay, habis.